Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulikwan Bisifli, nombor matrik A182704, akan berkongsi sedikit di dalam video ini berkenaan analisis penetapan had umur perkahwinan di Selangor. Baiklah, sebelum itu kita lihat dulu kepada enakmen yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Selangor, iaitu enakmen Keluarga Islam Selangor 2003 Seksyen 8, bahawa tiada seorang pun lelaki di bawah umur 18 tahun dan tiada seorang pun perempuan di bawah umur 16 tahun boleh berkahwin kecuali dengan kebenaran yang bertulis daripada hakim. Namun, terdapat pindahan enakmen tersebut pada tahun 2018 bagi memastikan kebajikan kanak-kanak perempuan di bawah 18 tahun itu dipelihara. Pindahan ini selaras dengan tafsiran kanak-kanak di bawah Akta Kanak-kanak 2001 Seksyen 8 Seksyen 8. Enakmen ini telah dipinda dengan menggantikan perkataan jika lelaki itu berumur kurang dari 18 tahun atau perempuan itu berumur kurang dari 16 tahun dengan perkataan jika lelaki itu atau perempuan itu berumur kurang daripada 18 tahun. Di sini maksudnya penetapan had umur di Selangor telah dinaikkan kepada lelaki dan perempuan, kedua-duanya perlulah berumur 18 tahun. Kemudian enakmen bagi denda sekiranya tidak mematuhi enakmen tersebut. Seseorang yang dengan diketahuinya mengakad nikahkan atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai mengakad nikahkan atau menjalankan upacara sesuatu perkahwinan tanpa ada kebenaran berkahwin sebagaimana dikehendaki oleh Seksyen 19 adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. Seterusnya kita beralih kepada analisis menurut siasah syariah. Menurut Ibu Nujaim, siasah syariah adalah merupakan tindakan atau polisi pemerintah yang dilaksanakan atas faktor maslahah meskipun tiada dalil juz'i daripada nas berkenaan hal itu. Analisis pertama berkaitan dengan maslahah mursalah. Pemerintah berhak untuk mengenakan sebarang tindakan undang-undang dengan nawaitu membawa kebaikan kepada rakyat di mana undang-undang tersebut tidak bercanggah dengan nas yang qat'i meskipun ia tidak ditetapkan oleh mana-mana nas syarak tetapi ia bersifat irsyadi atau memimpin ummah ke arah yang lebih baik. Justru pihak pemerintah berhak untuk menghadkan usia perkahwinan jika dilihat ia membawa kepada kebaikan dan manfaat kepada rakyat. Ini selaras dengan kaedah al-masalih al-muslah ini. Kaedah kedua daripada Sadd Az-Zari'ah, iaitu perkahwinan kanak-kanak amat banyak yang berakhir dengan perceraian lantaran tiada cukup persediaan peneraan emosional dan fizikal ke atas wanita. Maka pemerintah dengan mengambil kira kaedah Sadd Az-Zari'ah berhak menghalang daripada berlakunya perkahwinan kanak-kanak dengan sewenang-wenangnya. Seterusnya, istihsan, iaitu penetapan had usia wanita yang berhak dikahwinkan adalah berdasarkan istihsan yang di atas maslahah mursalah, di mana maslahah juz'iyah iaitu maslahah kanak-kanak diutamakan walaupun terdapat dalil-dalil yang secara asalnya membenarkan perkahwinan kanak-kanak. Seterusnya daripada aspek maqasid syariah, yang pertama menjaga nyawa. Perkahwinan pada usia sangat muda sering dikaitkan dengan risiko kesihatan fizikal yang tinggi, terutama bagi wanita. Ini termasuk komplikasi kehamilan dan melahirkan yang lebih risiko sehingga membawa kepada kematian. Yang kedua, menjaga harta. Ibu bapa yang lebih muda dengan pendapatan yang terbatas mungkin tidak dapat memberikan sumber yang cukup untuk pendidikan dan keperluan asas anak-anak mereka. Dan ini akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Yang ketiga, menjaga keturunan. Ibu bapa yang menikah di usia muda berisiko untuk melahirkan anak-anak yang kurang sihat dan juga bermasalah. Kemudian, kaedah fiqh yang digunakan. Yang pertama, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Maksudnya, polisi dan tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada maslahah terhadap rakyat. Dalam menetapkan had umur perkahwinan, tindakan pemerintah haruslah selaras dengan konsep maslahah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kaedah yang kedua, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang bermaksud menolak kemudaratan itu lebih utama dari mendapatkan maslahah.
prinsip yang harus diutamakan adalah menolak kemudaratan seperti melindungi anak-anak dari perkahwinan yang mungkin membahayakan daripada sekadar mengejar manfaat atau masalah yang mungkin timbul dari perkahwinan tersebut. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, secara umumnya penetapan batas umur minimum perkahwinan di Selangor ini dilihat mematuhi prinsip-prinsip siasat syariah yang telah digariskan. Antara lain, tujuan amal ini untuk melindungi kemaslahatan individu yang ingin menikah dan melindungi kejayataan dan hak-hak anak yang dilahirkan, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, serta mencegah kemudaratan atau kerosakan dalam masyarakat. Dengan demikian, penetapan usia perkahwinan ini bukan sekadar mengatur tetapi untuk memelihara makhluk syariah demi kebaikan seluruh umat. Sampai di sini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.